بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah Ta'ala mengampunimu? Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin dan hadirat, sidang tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Sangat gembira dan sangat syukur kita pada Allah di atas karunia Allah yang memberikan kita peluang emas untuk kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan dengan sedikit dengan peluang yang Allah berikan ini dapat sama-sama kita rebut dan kita manfaatkannya. Kerana Ramadan ini hari-harinya adalah hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Saat, detik, minit, waktu ini adalah waktu, detik dan saat yang paling utama. Ini kata Nabi. Dan celakalah bagi orang-orang yang apabila melalui Ramadan itu, Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa dia. Sebab itu, maknanya digalakkan sangat-sangat supaya kita semua maknanya berusaha untuk memanfaatkan setiap detik, masa dan ketika yang Allah berikan ini untuk manfaat dan kebaikan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk tazkirah kita pada hari ini ialah membalas jasa dan budi. Saya nak baca satu hadis Nabi SAW dan tuan-tuan ikut saya pada tengah hari yang mulia ini. Kita baca hadis pada tengah hari. Biasa kita baca ayat Quran. Hari ini kita baca hadis insya-Allah. Saya baca, tuan-tuan ikut saya insya-Allah. Mudah-mudahan kalimah-kalimah hadis yang dituturkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, kita yang mengikutinya, kita yang membacanya dan kita yang berusaha untuk beramal dengannya akan diberikan peluang untuk mendapat syafaat daripada Nabi, diberikan peluang untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk umat Nabi SAW. Kerana barang siapa yang dapat minum daripada telaga Al-Kautsar ini, ianya akan dapat akan hilang kehausannya buat selama-lamanya. Kalau boleh minum seteguk je daripada telaga Al-Kautsar. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baru puasa 12 jam, 13 jam. Nabi suruh kita bayangkan bagaimana haus dan laparnya nanti di padang mahsyar di hari akhirat.
yang tidak ada tempat teduh, tidak ada bazar Ramadan, tidak ada pasar malam, tidak ada RNR dan sebagainya. Tak ada. Itu hanyalah semuanya padang, lapang, tanah lapang sahaja. Yang bayangkan ketika itu, kalau yang tidak ada bekalan amalan yang secukupnya, kita kena imajinasi bagaimana masa depan kita. Bukan sekadar masa depan kita di dunia, masa depan untuk masa tua kita lepas pencen dan sebagainya. Tapi yang lebih penting ialah masa depan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi sebab itu bila kita baca hadis-hadis Nabi, kita ingat balik. Tuan-tuan pun ada masa buka hadis-hadis Nabi. Cari dalam kita punya smartphone kita tu, boleh macam-macam kita dapatkan. Tengok hadis Nabi, apa pesanan-pesanan daripada baginda Nabi SAW yang terlalu banyak untuk kebaikan kita bersama. Baik. An Ibnu Umar, tuan-tuan ikut saya nah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adhakum billah fa'idhuhu wa man sa'alakum billah fa'atuhu wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa illam tajidu fad'ulah. Baik. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebab apa saya baca anhuma, saya tak baca anhu? Sebab apa tuan-tuan? Biasa kita dengar kan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya baca radhiyallahu anhuma? Kerana anhuma itu sebab Abdullah pun sahabat Nabi, Ibnu Umar pun sahabat Nabi. Dua-dua ni sahabat Nabi. Jadi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Taala meridai kedua-duanya. Kalau anhu boleh seorang je lah. Sebab kadang-kadang ada sahabat dia peluk Islam dah, tapi ayah dia mati tak sempat peluk Islam. Sebab tu kita baca anhu. Baik. Daripada Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idhuhu." Siapa yang meminta pertolongan kepadamu kerana Allah, maka lindungilah dia. "Wa man sa'alakum billah fa'atuhu." Siapa yang meminta kepadamu kerana Allah, maka Allah akan berikan kepada dia. Siapa yang memberi, wa man ata ilaikum ma'rufa, siapa yang memberi kebaikan kepada kamu, Allah Ta'ala akan membalas akan dia. Jika kamu tidak mampu membalas, berdoalah untuknya dengan kebaikan. Baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud ini, nak menggambarkan kepada kita supaya bagaimana akhlak dan indahnya Islam. Ajaran Islam mengajarkan kita supaya kita senantiasa mengenang dan mengingat kepada nikmat yang telah diberikan, apatah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi nikmat yang hakiki. Kan? Kalau kita tengok dalam banyak keistimewaan kita berada di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, iaitulah puasa ni dapat mengenangkan kita, dapat mengingatkan kita akan kepelbagaian nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita bersyukur, kerana dengan syukur itu akan menambahkan lagi nikmat, pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susah kita pun tak ada lah susah sampai macam dengan orang lain. Saya baru balik India beberapa hari, sehari sebelum Ramadan saya baru sampai daripada India. Pergi misi kemanusiaan di Assam, di utara India, yang kami melawat beberapa kem pelarian yang sangat-sangat dhaif. Yang mereka ini asal daripada orang Islam, berada di utara,
mereka dihalau, dibakar, dikepung, dibunuh, cubaan dibunuh oleh sekumpulan golongan Hindu yang convert jadi Kristian. Ini semua dipanggil penghapusan etnik, benci kepada Islam dan sebagainya. Mereka dihalau kampung halaman mereka. Lebih 160 keluarga terpaksa melarikan diri yang tinggal. Sebelum ni ramai, ada 40,000 orang. Tapi yang tinggal hari ni ada 39 kamp pelarian. Yang tinggal cuma 2 lagi lah ni. Yang ada ni 160 keluarga yang duduk hanya sekadar menumpang di tanah orang. Adalah ada Allah bagi dia buat rumah 10 kali 10. Rumah tu 10 kali 10, bukan bilik. Kita buat bilik bibik saja 10 kali 10. Kan? Dia rumah tu 10 kali 10 rumah. Suami, isteri, anak 3-4 orang. Elektrik tak ada, air bersih tak ada lah, duduk situ je lah. Air ni adalah orang buat tube well satu, abang kongsi ramai-ramai. Nak mandi 160 orang, tuan-tuan bayang kan? 160 keluarga. Jadi itulah kesusahan mereka. Jadi bila kita kenang balik, tengok nikmat kita. Kalau di Assam ni tuan-tuan, di India, utara India memang teruk. Saya ingat, kita pun, saya tak pernah hidup zaman 60-an, 70-an kan. Saya lahir tahun 76. Jadi tak pernah hidup zaman-zaman tu. Kita tak tahu macam mana. Tapi kalau nak tanya orang tua-tua, dia kata mungkin itulah. Saya tanya Cikgu Azmi Abdul Hamid, pengerusi Presiden MAPIM dan juga Presiden Teras. Tanya dia kata mungkinlah kot, saya pun tak ingat, dia kata. Tapi memang teruk sangat-sangat tuan-tuan. Kalau kata kenderaan ni masih lagi guna lembu, guna kereta kuda, macam tu lah. Maknanya memang cukup-cukup teruk apa yang berlaku. Jadi kalau nak bimbang, nak compare balik dengan apa yang kita dapat, Masya Allah, jauh tuan-tuan, jauh dengan mereka. Kami bagi beras kat mereka untuk sepanjang Ramadan. Suka tak kira dah. Sebab nak beli beras pun tak ada duit. Kita buat beras. Cuma kami kata kami tak boleh nak bagi benda banyak. Kami bagi yang ni dulu. Bagi beras, ada kita bagi set minyak sikit begitulah. Yang lebih tu kami buat projek untuk kita tak nak bagi ikan. Kita nak bagi kail untuk mereka usaha sendiri. Kita beli mesin jahit 2-3 mesin. Lepas tu beli kain gulung. Dan ada guru yang boleh mengajar. Dan mereka boleh jual pakaian tu nanti. Bagi lelaki pula kita berikan, kita sediakan mesin untuk buat bata blok. Sebab mereka nak buat rumah pun tak ada lah. Ni ambil zinc, tutup skeping, tutup skeping, tutup skeping, tutup skeping. Atas buat tiang 4, lepas tu bubuh bumbung atas sikit. Itu saja rumah mereka. Kan? Jadi apa yang kita bantu ialah kita nak ajar mereka buat bata. Supaya dengan bata ni dia boleh jual. Sebab pasir banyak. Kan? Pasir yang untuk nak buat ni banyak. Pasir percuma ni banyak. Boleh ambil semua benda tu dan boleh dibuat. Jadi itu antara usaha yang kita cuba bantu mereka. Sebab kita nak kenang balik bagaimana nikmat. Kalau kita duk bagi makanan, bagi duit, bagi makanan, sampai bila pun takkan selesai. So kita berikan mereka untuk jangka masa yang panjang selepas daripada ini. Baik, jadi inilah Islam. Dia cara dia untuk nak membalas balik jasa tersebut adalah dengan bersyukur kepada Allah, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Sama ada ibadat fardu ataupun ibadat sunat. Kan? Itu cara untuk kita nak bersyukur pada Allah. Tak ada cara lain dah. Cara dia cara tu je lah. Kita bukan boleh balas dengan jasa nak mengundi untuk Allah Ta'ala. Allah bukan jenis mengundi. Kan? Kita bukan boleh balas jasa Allah Ta'ala dengan cara yang biasa dibuat oleh manusia. Tidak. Tapi cara nak balas jasa untuk Allah, kita abdikan diri pada Allah. Kita banyakkan amalan-amalan. Kalau fardu, buatlah. Apatah lagi duduk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Bulan Ramadan ini, man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Siapa-siapa yang buat satu amalan sunat di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala gandakan dia macam dengan dia buat satu amalan fardu di bulan yang lain. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pada tengah hari ini, tak sama dengan majlis ilmu 5-4 hari yang lepas. Minggu yang lepas di bulan Syaban, tak sama. La yastawi, tidak sama. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan pulunlah bulan Ramadan ni, kalau ada majlis ilmu, ada tazkirah, tuan-tuan boleh pergi dengar. Sebab pahalanya, ganjaran, fadilatnya tak sama. Barang siapa yang buat pula amalan fardu, kita semayang zuhur berjamaah di bulan Ramadan, Nabi kata apa? Kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Seolah-olah dia pula dapat fadilat ni, kelebihan ni, dia semayang pada bulan amalan fardu, bulan
dia semayang 70 kali ganda pada bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Yang diterima oleh Allah. Maknanya yang makbulah, diterima oleh Allah. Bukan semayang macam kita semayang fardu bulan lain yang belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Jadi maknanya kalau kita jaga sungguh-sungguh salat kita, jaga rukunnya, jaga tertibnya, jaga semuanya, diterima oleh Allah satu amalan fardu semayang zuhur hari ni, 3 Syawal di bulan Ramadan. 3 ke 4 ni? 3 Syawal ni, maknanya Allah Ta'ala gandakan 70 kali ganda amalan fardu zuhur di bulan yang lain dalam keadaan makbulah, diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Kita semayang bulan-bulan lain tu belum tentu lagi Allah Ta'ala terima. Semayang garu sana, semayang teringat sana, teringat sini. Masa tak semayang dia ingat tuan-tuan. Dia tak tuan-tuan. Lepas semayang, masa angkat takbir tu dia main semua. Saya pernah ceramah di Baling tuan-tuan, di kampung Ulu belah Baling tu. Dekat kampung saya lah. Saya kat luar sikit, dia belah dalam. Saya tak pernah pergi kampung tu. Pergi ceramah. Habis-habis ceramah bulan Syakban yang lalu. Habis-habis ceramah, mai seseorang dia tanya saya. Dia kata, "Mat, apa khabar Mat?" Saya bila orang panggil Mat ni, maknanya ni bukan, orang ni kenal saya. Kalau dia panggil Ustaz, itu biasa umum. Kalau dia panggil saya Taufik, itu adik-adik, saudara-saudara ataupun orang kampung saya. Sebab saya kembar, adik saya mati ketika masih kecil. Jadi nama adik saya tu Taufik. Mak saya nak abadikan nama dia tu, dia letak nama saya. Jadi nama samaran saya di kampung adalah Taufik. Jadi kalau dia panggil Taufik, itu makna saudara mara ataupun orang kampung. Kalau dia panggil Mat, maknanya orang ni orang kenal saya. Dia tegur saya, "Mat, apa khabar? Duduk di mana lah ni? Buat apa lah ni?" Gitulah tanya saya. Jadi saya pun sebelum nak sembahyang Isyak, saya pun kata, "Alhamdulillah, saya duduk di Gombak, mengajak macam ni lah. Cuma saya tak boleh nak bayang siapa hamba Allah ni." Kan? Tak boleh ingat langsung, tak mai tuan-tuan, tapi nampak macam kenal, tapi tak ingat langsung. Tak ingatlah sebab apa tak tahu, wallahu alam. Tapi tak apalah, insya-Allah saya kita sembang lain kita nak sembahyang ni, kita sembahyang. Masa sembahyang tu tuan-tuan, bila angkat takbir alhamdulillah dah baca Allahu akbar kabira, sup dia mai. Dia mai tu tuan-tuan surup sekali terus. Dia ni nak cikgu saya mengajak saya tahun 81, 83. Dia ingat semua tuan-tuan. Dia main screen sekali ya. Whoop dia main. Ui, kata ya Allah, dahsyat syaitan ni tuan-tuan. Kan? Ingatlah nama dia Cikgu Abdullah. Tu dia tuan-tuan. Siap dengan tahun, siap nama cikgu, siap semua dia main. Masa tu. Baru tahu kata dia ni cikgu. Dia mengajak saya 2 tahun. Tu yang tak apa nak ingat tu. Tahun 81 tu. Kan? 81, 83. Dia berhenti saya. Jadi nak gambarkan masa semayang ni tuan-tuan. Itulah kita sibuk dengan dunia, kita hidup dalam keadaan dunia hari ini. Belum tentu lagi Allah Ta'ala terima, tapi kita kena semayang lah. Kalau semayang pun tak khusyuk, Allah Ta'ala tak mau terima dah. Tu serah pada Allah lah. Kita dah buat lagu mana. Sebab tu kita diminta supaya beristighfar sebelum solat. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Minta supaya Allah jangan was-waskan kita dalam solat. Kan? Jadi sebab itu tak sama. Kan? Kita berada dalam bulan Ramadan. Maknanya cara untuk kita nak buktikan rasa nikmat kita yang pelbagai ini dengan cara kita memperbanyakkan amalan-amalan khususnya yang berada di bulan Ramadan. Fadilat yang terlalu banyak, dengan qiyamnya, dengan tadarusnya, kan? Dengan apa saja. Kan? Kita duduk saja-saja bacalah doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Cuba tuan-tuan sebut tuan-tuan. Cuba sebut ramai-ramai. Baik, sambung dengan saya insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Kan? Doa tu jangan nanti nak baca imam baca 2 kali masa tarawih tu je. Kan? Kadang-kadang imam baca sekali je kan. Sekali. Dia lah. Waktu rakaat 4, berhenti dia baca doa tu. Rakaat ke-8 dah baca doa panjang dah. Tapi kita nak baca sekali sehari je kita nak minta doa tu, baca. Duduk saja-saja.
Sambil-sambil dia buat kerja teringat Allahumma inna nas'aluka. Baca berkali-kali, beribu kali pun tak apa tuan-tuan. Sebab itu doa kita nak minta syurga dengan Allah Ta'ala. Minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kau redalah kami masuk syurga-Mu ya Allah. Walaupun kami ni sebelum tentu lagi solat kami ni khusyuk tak khusyuk, diterima atau tidak, kami nak masuk syurga ya Allah. Buatlah macam mana pun ya Allah, kami nak masuk syurga, redalah kami masuk syurga, kami tak mau neraka wal a'yadu billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Kita minta simpang, minta berlindung daripada neraka Allah. Sebab tu Ramadan ini kata Nabi, Allah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga. Kan? Ulama Said Hawa rahimahullah, Syekh Said Hawa sebut apa? Bukan sekadar dibuka pintu syurga, bukan Allah buka. Kita kena pergi buka pintu syurga. Macam tu. Contohnya begitulah. Sebab tawaran Allah Ta'ala begitu luas, begitu hebat dalam bulan Ramadan ini. Kan? Wa ghulliqati abwabun nar, abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Sebab tu kita kena berdoa supaya ya Allah, Engkau tutup kalau pintu neraka aku ini, haramkan aku daripada memasukinya ya Allah. Tu dia, kita kena berdoa begitu. Kalau boleh doa kat Melayu bobai kecek dengan Tuhan, tak apalah. Kan? Sebab waktu-waktu lain tu kita dah jarang-jarang berdoa. Sebab Ramadan ni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba aku ni meminta-minta kepada aku, khusus dalam bulan Ramadan, ayat lepas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika sekiranya hamba aku ni meminta-minta, sa'alaka ibadi, minta-minta oleh hamba aku kepadaku, maknanya berdoa pada aku, inni qarib, aku dekat, aku hampir dengan mereka, falyastajib, inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah nak terima, istijabkan, Allah nak kabulkan semua permintaan kita. Kan? Jadi benda yang boleh besar paling kita minta ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak minta syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nak minta benda lain. Yang kedua ialah kita nak minta dipisahkan kita, disisihkan kita daripada azab api neraka Allah. Sebab innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itulah yang berjaya. Wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang masuk syurga ni orang yang paling berjaya. Yang tak masuk syurga tu gagal. Ke neraka lah tempat tempat mereka. Baik. Begitu juga dengan segala suruhannya dan tegahannya hendaklah dijunjung dan dipatuhi. Ini cara untuk kita nak mengenang jasa dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah dirinya kita sebagai orang yang muttaqin, iaitu al-amru imtithalu bi awamirillah. Kita buat, kita laksanakan, junjung sungguh, patuh sungguh segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan tinggal segala larangan Allah. Hari ni rugi tengok orang yang meniaga bazar Ramadan, tak puasa ramai, kita tengok sendiri tuan-tuan. Saya sembang dengan Nazir Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Dia sebut lebih 30% di kawasan dia, bazar Ramadan, dalam premis, dalam qaryah dia tu, dia buat kajian, lebih 30%. Bukan dengan cerita, dia kata dia ada koresponden dia sendiri. Ada orang yang ditanya. Lebih 30% tidak berpuasa di bulan Ramadan. Habis itu macam mana tuan-tuan? Kita pergi beli barang dekat orang yang buat maksiat pada Allah. Orang yang derhaka pada Allah, tak puasa, tak tutup aurat, tak solat. Itu macam mana tuan-tuan? Kita semayang, kita jaga hati kita, jaga amalan kita, kita banyakkan zikir. Habis time nak bazar Ramadan, kita singgah. Betul lah Ustaz, kami tak sempat masak, kami balik kerja pun dah lewat. Tak apa nak beli, tapi pergi belilah pada orang-orang yang kita lihat nampak pada zahirnya dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Soal hati soal lain. Kan, kalau dia tu nampak pakai tudung labuh elok, dia pula pakai lebay elok, kan, kita kira itu alright lah, tu boleh belilah. Tapi kalau dia pun dah tengok dengan tudung pun tak pakai, aurat pun tak jaga, muka pun serabut, muka bibir lidah tu nampak merah elok je tuan-tuan, tak usah duk belilah tuan-tuan, tu belum tentu lagi, kan. Jadi begitulah, pandai-pandai tuan-tuan lah yang tu. Cuma saya nak gambarkan begitu, ada orang yang nak rebut dapatkan keuntungan dunia. Ini orang yang paling bodoh dan paling bangang, kerana duduk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa-dosa mereka. Mereka tak ambil peluang di atas kesempatan dan ruang yang Allah beri untuk mereka berbuat sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Manakala bersyukur kepada makhluk, terutamanya kepada kedua ibu bapa, maka hendaklah berbakti, berbuat baik dan bercakap dengan sopan, serta menunaikan hajat mereka mengikut kemampuan. Seterusnya, apabila sesuatu kebaikan diterima oleh seseorang, maka selayaknya dan sewajarnya dibalas dengan pemberian yang setaraf. Jika tidak mampu, hendaklah berazam untuk membalasnya. Kan? Syukur pada makhluk, pada ibu bapa kita lah yang terdekat. Kalau dah tak ada dah, kita buat bakti kepada abang-abang kita. Kan? Macam saya, mak dah tak ada, tinggal ayah saja. Ramadan ni setting 1-2 tarikh untuk balik ke kampung halaman untuk nak berbuka bersama beliau. Nak buka di awal Ramadan tak sempat baru ni, kita setting tengah-tengah. Baliklah juga berbuka puasa. Kerana ya, dia masih hidup lagi. Mak dah tak ada, ayah ada lagi. Kan? Jadi kita nak buat sedikit apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh bantu di samping doa dan sebagainya. Kita tunaikan segala hajat-hajat mereka selagi mana mereka masih wujud di atas muka bumi ini. Kan? Kalau tak ada ibu ayah, tak ada pak saudara lagi sebagai contoh. Ada abang-abang, kakak-kakak ya, yang banyak membantu kita dulu sebagai contoh. Maka kita buatlah baik kepada orang yang pernah membantu kita selama ini. Itu bersyukur kepada makhluk, kita buat baik, kita doakan kepada mereka, telefon mereka, tanya khabar mereka, SMS mereka, dan bermacam-macam lagi kebaikan yang kita boleh balas sebagai tanda kita mengenang budi, mengenang jasa yang telah diberikan oleh mereka sebagai makhluk di atas muka bumi ini. Kan? Begitu. Jika sekiranya dia dalam keadaan dhaif dan naif, ucapan terima kasih dan juga berdoa untuk memberi amatlah penting. Ia bukan saja boleh menceriakan suasana, tetapi mengukuhkan lagi institusi kemasyarakatan sesama manusia, di samping sifat tolong-menolong merentasi segala-galanya, sehingga ia menjadi budaya dalam masyarakat. Kan? Jadi maknanya kita cuba hubungkan kembali hubungan silaturahim di antara kita dengan mereka. Doa kepada mereka, ziarah mereka. Kalau boleh pergi ziarah bulan Ramadan tak sama dengan kita ziarah bulan-bulan yang lain. Bukan nanti nak pergi buka puasa saja kita ziarah mereka. Kan? Begitu. Sebab Nabi pun sebut dah, di antara empat ucapan, 4 poin dalam ucapan khutbah Nabi ringkas ketika Nabi sampai di Madinah. Yang pertama kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, sebarkan salam, bagi salam kepada siapa yang kamu ketemu. Tak kiralah, tapi saya tengok budaya Ramadan ni seronok tuan-tuan. Banyak berbezalah sedikit dengan sebelum Ramadan. Pengalaman saya pergi mengajar di masjid-masjid, di tempat-tempat, di surau-surau, di mana-mana pun kita jumpa bila kita berjalan tu, yang nak bagi salam tu ramai. Berbeza dengan sebelum Ramadan. Inilah hebatnya Ramadan. Inilah hebatnya bulan Ramadan. Bulan untuk orang ada keinginan untuk nak buat baik. Kan? Kalau sebelum ni kadang-kadang susah tuan-tuan. Tapi ada juga. Semalam saya ceramah satu tempat, di masjid satu tempat, tengok jenis termasam, dia masam juga tuan-tuan. Kan? Dia tak mau senyum. Kita senyum, dia buat tak kerti tuan-tuan. Kata dia ni. Kan? Tapi tak apalah, kita senyum tu boleh pahala dah. Sebab Nabi sebut dah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum pada saudara kamu, dia nak senyum, tak mau senyum, dia nak batal, itu soal dia. Tapi maknanya laka sadaqah, kamu dapat dah pahala ibadah, pahala sedekah tadi. Kan? Jadi kita bagi salam. Budaya bagi salam dah ada, alhamdulillah. Kita bagilah salam, sebarkan salam kita. Sebab salam kita hubungkan silaturahim di antara kita dengan dia. Kita ucap pada dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ataupun Assalamualaikum pun bolehlah. Tapi tak sama dengan kita baca sampai habis. Cuba Assalamualaikum, alhamdulillah. Senyum sikit, tanya apa khabar, alhamdulillah, sihat. Kan? Jadi begitu. Walaupun tak kenal, dia tak kenal pun, kita tak kenal dia kata, nampak dia sebagai Muslim, bagi salam. Bagi salam. Saya tengok mungkin diajar oleh pengurus-pengurus Petronas ke begitulah. Bila kita berhenti dekat stesen minyak tuan-tuan, bangla-bangla yang ada ni, ataupun mungkin diri dia sendiri dia faham agama. Kita bagi Assalamualaikum, dia bagi salam pada kita. Kan? Free dia dah dapat. Kita menjawab Waalaikumsalam, boleh pahala balik kat kita. Kan? Baik. Jadi maknanya benda ini benda yang boleh kita buat. Yang kedua kata Nabi, wasilul arham, kamu hubungkan silaturahim. Kan?
Apatah lagi di bulan Ramadan, hubungkan silaturahim. Yang bertanya khabar, tanya macam-macam segala-galanya. Kalau boleh pergi ziarah, bawa pula makanan sikit ke, bawa pula apa-apa yang keperluan yang boleh kita bagi, bawa kurma sekotak ke sebagai contoh. Kita hubungkan silaturahmi tadi ni. Kan. Yang ketiga, wa at'imut ta'am. Kita bagi orang makan, jamu orang makan. Lebih lagi bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi pula pada orang-orang yang sangat memerlukan, anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Buat macam tu, kita bagi, kita buat. Maknanya kita jamu orang makan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kita bangun tengah malam di saat orang lain sedang tidur. Kan, kita bangun munajat, kita bangun qiyamul lail, kita bangun sahur. Jangan bangun-bangun terus masak ibu-ibu. Bagi ibu yang memasak, bagi suami yang suka membantu memasak, jangan bangun terus masak, jangan. Bangun tu sembahyang dulu 2 rakaat. Kan, lauk ni kita boleh panaskan ataupun nasi kita dah masak dah semua. Jadi bangun tu, bangun solat dulu 2 rakaat sekurang-kurangnya. Habis tu ustaz, macam mana semalam kami dah witir dah ustaz? Witir ni kan penutup. Kan timbul persoalan. Tak ada masalah. Kita bangunlah. Tak payah solat witir lagi. Tak payahlah nak solat buka dulu. Semalam kita dah tutup, lepas tu buka. Tak payah duk buka-buka lah tuan-tuan. Mayang terus je. Mayang tahajud tak kena buka-buka dah. Mayang je. Yang penting kita solat, doa banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Di saat wan nasu niyam. Di saat orang sedang tidur, kita bangun. Lepas tu barulah kita bersahur bersama-sama. Panggil, sekejutkan suami. Suami pun dah bangun, jangan terus makan. Semayang dulu. Kalau masih ada waktu, semayang dulu 2 rakaat. Tapi itulah mungkin penat sebab tengok bola. Lepas tengok jam 12, tengok jam 3 pula. Jadi memang tak sempat kan. Jadi kalau boleh, usahakanlah. Kalau bola pun kita boleh berjaga, mengapa kita tak boleh berjaga untuk kita ambil kesempatan berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu tuan-tuan. Kan, entah-entah pemain bola sepak di sana pun dia qiyamul lail juga tuan-tuan. Kan, macam juga kita hari ni puasa, ada setengah orang tengok bola sampai tak puasa. Ada setengah orang tengok bola sampai tak solat. Tapi pemain World Cup di sana, dia pemain Muslim berpuasa. Walaupun main tengah-tengah panas, ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Mesut Ozil tidak berpuasa, dia habaq dah kerana dia bekerja. Hak ikut dia lah. Tapi yang berpuasa pun ramai. Tuan-tuan tengok masa Mexico lawan apa baru ni? Lawan Netherlands kan. Ada sampai terpaksa break, dia panggil cooling break. Sampai terpaksa berhenti sebab terlalu panas. Berhenti sekejap untuk bagi minum air dan sebagainya. Beberapa minit. Begitulah keadaan dia. Tapi ada orang puasa lagi. Malulah tuan-tuan, orang yang pemain bola sepak Piala Dunia pun berpuasa, orang tengok bola tak puasa tuan-tuan. Ni jenis manusia apa tuan-tuan? Kalau tak mahu malu kat Allah pun malulah kat pemain-pemain bola tu tuan-tuan. Baik, jadi maknanya hubungkan silaturahim ini satu perkara yang sangat penting. Bahkan di akhir hadis itu kata Nabi, di akhir khutbah ringkas di Madinah ini kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu buat benda-benda ini di samping kefarduan yang telah kamu selesaikan, maka kamu akan dimasukkan ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Allahu akbar. Kan, maknanya kita akan diberikan kemudahan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu baik. Kan, ini maknanya kita nak tanda syukur kita kepada makhluk, terutamanya kepada kedua ibu bapa kita yang banyak berjasa. Kita berdoa selalulah, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir li dhunubi wa khati'ati, Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kan, kita doalah Allah, minta Allah tolong ampunkan, tolong rahmati mereka ya Allah, sama ada yang telah mati ataupun yang belum mati. Ya Allah, Engkau telah mengetahui segala-galanya, rahmatilah mereka. Saya tuan-tuan, hari pertama saya cuba arrangekan jadual saya. Maknanya malam pertama tarawih saya semayang pergi solat tarawih dengan anak saya sulung yang sedang hafal Quran di Kuantan. Itu arrangement saya lah. Jadi sebab lepas ni saya sibuk, tak sempat nak pergi tengok lagi. Jadi sempat untuk tarawih saja bersama dengan dia malam pertama. Kemudian hari Ahad, yang hari Ramadan yang pertama, saya arrangekan buat majlis berbuka puasa. Kebetulan rumah saya sebelah rumah mertua saya. Dan anak adik-beradik isteri saya pun semua balik untuk berbuka puasa bersama ibu saya, ibu mertua saya. Ayah mertua dah tak ada. Jadi apa yang saya buat ialah malam tu saya ambil kesempatan sebelum saya nak pergi tazkirah di tempat-tempat lain, maka saya tazkirah dulu kepada diri saya dan keluarga saya.
di rumah sekurang-kurangnya. Cerita tentang kelebihan Ramadan, cerita tentang kebaikan Ramadan, cerita tentang fadilat dan sebagainya, supaya diambil manfaat. Kalau mereka tak mau ambil manfaat itu, serahlah pada Allah Ta'ala. Saya tak ada kurang-kurangnya, saya lepas di hadapan Allah Ta'ala. Saya bercakap kepada keluarga dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Ketika Nabi dalam period pertama diserukan Nabi, dilantik Nabi jadi Rasul, apa Allah Ta'ala? Qum fa anzir. Allah Ta'ala suruh Nabi bangun, berikan peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagi peringatan kepada kaum keluarga yang terdekat dulu. Bagi peringatan pada adik-beradik dulu. Lepas tu kamu tebarkan kepada semua yang lain. Ini step dakwah yang kita buat. Jadi Alhamdulillah, saya bagilah saya cerita benda-benda begini. Cerita tentang kelebihan-kelebihan. Cerita tentang hadis-hadis. Cerita tentang perkara-perkara yang boleh memberikan kebaikan kepada kita dunia sampai akhirat. Sebab adik-beradik yang maklumlah, bukan semuanya macam kita, bukan semuanya begitu begini, bukan semuanya berlatar belakangkan agama. Semayang tapi kadang-kadang semayang akhir waktu, lewat waktu. Kan? Jadi kita nak nasihatkan supaya ambil kesempatan ini, rebut sungguh-sungguh peluang yang ada. Pergi dengan tazkirah, semayang tarawih, dengan tazkirah, baru balik, barulah dapat. Kan? Begitu. Duduk saja-saja, jangan buang masa. Hidupkan dengan zikir, hidupkan dengan tilawatul Quran dan sebagainya. Rugilah kalau orang yang memasuki Ramadan tidak sempat nak menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Kata para ulama, orang yang berjaya menghabiskan 30 juzuk Al-Quran dalam bulan Ramadan, maka orang itu benar-benar akan dicintai Allah. Kan? Orang yang akan dicintai oleh Allah, orang yang berjaya menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Bacalah macam mana pun tuan-tuan. Dia boleh buat jadual mudah. Kan? Kita tengok Facebook, tengok tweet kita sampai berjam-jam boleh sehari. Mengapa kita tak boleh? Smartphone kita semua boleh download Quran, free Quran. Tak ada masalah. Kan? Jadi kita boleh buat. Bacalah lepas subuh 2 muka, lepas zuhur nanti semuka. Waktu kerja, waktu duha tu buka baca semuka lagi, lepas asar lagi semuka, lepas maghrib semuka. Habislah 1 juzuk sehari kita baca. Kan? Pandai-pandailah mengejar benda tadi demi untuk kebaikan kita bersama. Baik. Jadi maknanya kita bersyukur pada Allah dan kita membuktikan dengan amalan-amalan yang saleh yang dilakukan. Sebab Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah surah apa tuan-tuan? Tanya sekali lagi soalan terakhir. Al-Bayyinah ni surah apa? Tuan-tuan tak apa nak ingat kan? Kita biasa duk sebut surah apa? Surah Ar-Ra'aital Ladzi. Bukan surah Ar-Ra'aital Ladzi. Itu surah Al-Ma'un. Kan? Kita ingat surah apa? Surah Al-Bayyinah surah apa? Kalau sebut surah Ad-Duha, tuan-tuan ingat sebab surah tu surah mula dengan Wad-Duha. Betul? Surah At-Tin tuan-tuan ingat sebab Wat-Tini Waz-Zaitun, dia mula dengan surah dengan kalimah At-Tin. Al-Bayyinah surah apa? Surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Tu dia tu, tuan-tuan tak apa ingat tu, panjang surah tu sikit. Baik, dalam surah Al-Bayyinah Allah Ta'ala menyatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, itulah dia manusia paling berjaya, paling baik. Khairul bariyah maknanya sebaik-baik makhluk. Kan? Orang yang ini sebaik-baik makhluk ialah orang yang beriman. Macam tuan-tuan ni semua orang-orang mukmin semua depan saya ni. Wajah orang beriman. Kalau tak beriman dia tak main semayang waktu ni. Kan? Betul tak tuan-tuan? Orang tak beriman dia tak main, dia mayang juga pukul 3.30, pukul 4 lagi boleh mayang. Lepas tu dia mayang-mayang pukul 4, habis-habis orang azan asar. Mayang asar pula. Oh, dia tahu okeylah Ustaz. Mayang satu awal, mayang satu lambat dia kata. Kepala bapak dia tuan-tuan. Mana boleh lagu tu kan? Jadi maknanya orang beriman macam tuan-tuan lah, mai duduk awal, dengar tazkirah dulu. Bukan boleh apa pun, tapi kita boleh 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 fadilat, boleh kelebihan yang Allah nak berikan kepada kita. Dalam dengar tazkirah kena bagi derma pula tu. Tu dia. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dah bahawa orang beriman, orang beramal soleh, orang beriman ni orang sabar. Sabar dalam menghadapi keperitan hidup, sabar dalam menghadapi nak lawan syaitan. Walaupun syaitan dah dibelenggu dah, tapi ada lagi kan perkara-perkara yang boleh maknanya mencabar keimanan kita tu ada lagi. Mai kok mana Ustaz syaitan dah dibelenggu? Memang syaitan dah dibelenggu dah sebulan, tapi kamu hidup dengan syaitan 11 bulan. Kan? Kita hidup dengan syaitan, duk bergelumang dengan dia, dah imun dah dengan syaitan ni. Imun dengan maksiat yang biasa duk buat. Jadi masuk bulan Ramadan nak boleh hilang bukan senang.
Sebab tu kita digalakkan masa bulan Rejab, bulan Syakban, kita dah kena warming up dah. Kena berlatih dah. Kalau tidak jadi lemah macam dengan Itali ya. Itali top star punya top country, top negara pilihan. Tapi main tahun ni cukup teruk. Pasal apa? Mungkin warming up mereka tak kuat. Jadi bila masuk FIFA dah letih, dah lembek dah, tak larat tuan-tuan. Kan? Kalah dengan Costa Rica, negara bukan pilihan. Sebagai contoh, tu contoh lah tuan-tuan. Minat bola juga ustaz ni dia berkata tu. Sabar tengok lagu tu lah, mengikuti perkembangan semasa. Baik. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Disuruh warming up kalau tadilah. Bila kita masuk gerbang Ramadan, kita tak penat, kita tak letih dan sebagainya. Begitu. Baik. Jadi kita nak gambarkan bahawa kita berdoa pada Allah supaya syaitan semua. Mengapa syaitan dibelenggu? Syaitan dibelenggu, tetapi kadang-kadang manusia masih ada lagi yang masih lagi nak menuruti jejak langkah syaitan yang direjam. Itulah panggil syaitan, dan syaitan tunggu saja. Syaitan tahu dah yang dia buat tu tak betul, dan dia akan masuk neraka. Dia akan pastikan, dia akan tarik seramai mungkin untuk bersama-sama dengan dia, menjadi pengikut dia untuk pertemuan dia dengan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosa kita, rahmati kita, berikan kekuatan kepada kita, kuatkan iman kita untuk kita berhadapan dengan segala cabaran, untuk kita terus diberikan kekuatan dan kesabaran. Wa huwa syahrus sabru. Ramadan ini disebutkan wa huwa syahrus sabru, was sabru thawabuhul jannah. Cuba tuan-tuan sebut wa huwa syahrus sabru, was-sabru thawabuhul jannah. Baik, Ramadan ni kata Nabi bulan sabar. Sabar itu balasannya syurga. Tak ada benda lain dah. Orang sabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan ibadat. Letih tuan-tuan, pagi-pagi kita letih, kita lawan juga. Kadang-kadang kita tak sempat nak baca Quran, kita lawan juga, baca juga. Sabarlah tu. Sabar dalam kita berlawanan dengan nafsu kita. Nafsu ni sebab itu antara fungsi puasa ni ialah mengekang ataupun menguasai jiwa kita daripada menuruti hawa nafsu. Kita diminta untuk kawal nafsu, bukan tolak nafsu. Nafsu tak boleh tolak. Sebab Allah Ta'ala bagilah dalam jiwa kita ni ada fujur, ada taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua-dua ni ada dalam jiwa. Tak boleh buang. Cuma bagaimana kita nak kena kawal nafsu agar nafsu kita tidak menyebabkan kita nanti jadi manusia yang paling rugi. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang ada ini akan menguatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti mana biasa Ramadan yang biasa kita buat, saya bersama dengan Rahmat Care, iaitu sebuah NGO yang saya dilantik menjadi presiden pengurusi kepada Rahmat Care, yang mana kita ada pertubuhan kita nama Pertubuhan Rahmat Care, Rahmat untuk semua. Short formnya jadi Rahmat Care. Kita buat program, banyak program tahfiz, kebajikan dan dakwah. Kita ada tahfiz Al-Habbah di Taman Jasa Utama dekat dengan tepi dam Sungai Tua. Kita buat tahfiz, ada lebih kurang dalam 37 orang pelajar. Yang pelajar ini semuanya daripada anak yatim, mu'alaf dan fakir miskin. Yang kita tak kenakan sebarang yuran, bahkan kita cari donation daripada luar untuk nak support mereka, untuk nak bagi. Dan kita adakan pengajian tahfiz untuk mereka. Jadi hari ini kami berbesar hati untuk nak melancarkan sedikit sumbangan derma jihad untuk kerja-kerja tahfiz, kebajikan dan dakwah. Kami juga atas nama Care ni, Rahmat Care kebajikan, kita buat kerja-kerja kebajikan dan kerja-kerja dakwah. Banyak, insya-Allah ada program bersama dengan orang asli di Uluyam. Kita ada program-program kebajikan dan dakwah kepada anak-anak muda, street dakwah, program di Bazar Ramadan dan bermacam-macam lagi yang kita gabungkan. Program namanya tahfiz. Cuma saya minta maaf tak sempat nak bawa kita punya brosur apa semua. Kalau ada yang berminat nak menyambung lagi, boleh beritahu. Siap, nanti saya cuba pamerkan di sini insya-Allah. Jadi hari ni kita ada tabung di belakang tu, tuan-tuan boleh letakkan sumbangan dalam tabung yang kita sediakan. Dan yang kedua ada buku. Buku yang terbaru baru keluar sehari dua semalam, iaitu Ramadan Terakhir ke Ini. Sangat bagus tuan-tuan. Harga dia RM15, di samping sumbangan untuk MAPIM dan juga Salimah yang kerja juga dalam kerja-kerja yang sama. Dikeluarkan oleh MAPIM sendiri, oleh Cikgu Azmi, dan sangat baguslah dengan cerita-cerita, dengan pendedahan-pendedahan, pengalaman, hukum hakam dan sebagainya. Boleh kita jadikan iktibar. RM15 sahaja kita boleh dapatkan selepas ini di belakang insya-Allah. Kesemua itu adalah untuk
kerja-kerja amal Islami yang boleh membantu. Tuan-tuan mungkin tak sempat nak bantu. Tuan-tuan bantulah orang-orang yang membantu diri mereka buat kerja-kerja agama. Muslimat juga mungkin boleh bentang sejadah, buat sumbangan. Semua kena bagi sumbangan tuan-tuan. Tak boleh bagi sikit, bagilah banyak. Tak boleh bagi banyak, bagilah banyak lagi tuan-tuan, insya-Allah. Kerana orang yang bagi banyak bagi ni fadilat dia banyaklah tuan-tuan. Di dunia pun dapat dah, dia dapat hati yang tenang, jiwa yang tenang, dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Di akhirat lebih-lebih lagi lah, tidak ada tempat yang paling baik melainkan Allah Taala letakkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bebaskan kita daripada azab api neraka Allah. Sebagaimana Ramadan itu kata Nabi, awaluhu rahmah wa akhiruhu wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya keampunan, dan akhirnya dibebaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang kelemahan diri saya sendiri. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.